Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Calon kita bukan sebarang. Saya tak pernah lagi kempen untuk Panglima Angkatan Tentera. Ini bagi saya dalam sejarah politik di Malaysia, ini jawatan tertinggi tentera yang menjadi calon dan pada hari ini, malam ini, calon Barisan Nasional. Rakan-rakan menteri, pimpinan dari Kerajaan Perpaduan, saya ucap terima kasih. Malam ini nampak semangat sudah meningkat. Dia bila saya dapat makluman katanya ini memang kawasan sukar. Tapi hari ini saya ke acara keempat dan saya lihat benar, General. Dia masalah ni dalam politik ini, ada keyakinan atau tidak? Jelaskan kepada rakyat. Kita bukan datang di sini untuk mencaci orang. Kita datang dengan agenda, dengan bukti pelaksanaan apa yang kita usahakan dalam tempoh 1 tahun. Semua kecaman mereka itu berbalik kepada hanya kita ni tidak Melayu dan tidak Islam. Di sekitar itu saja. Dan kerana orang-orang seperti Stephen Sim ni, DAP, itu saja. Dia wirid DAP macam Mat Sabu sebut tadi. Ya. Tapi sudah tengok perdebatan di Parlimen semalam. Ya. Apa yang disebut oleh pemimpin PAS. Dia kata kita ini menipu. Tidak memberikan faedah kepada rakyat. Dia baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia ada kata pula, Perdana Menteri minta Menteri Agama terjemahkan. Punya sombong dan angkuh wa takabbur. Dia ingat dia reti baca, dia faham, orang lain tak faham. Itu satu sikap. Urur, ulu, ananiyah yang ekstrim. Dan dia kata, semua kebaikan kita terpadam. Noktahkan kemiskinan tegar. Ini kali pertama dalam sejarah. Kita selesaikan masalah kemiskinan tegar. Ada usaha terdahulu. Tetapi kali ini ada saja keluarga miskin tegar, kita selesaikan. Itu tak ambil kira. 8,500 lebih sekolah-sekolah, tanda-tanda sekolah kita perbaiki, termasuk di Kemaman ini. Dia tidak memberi bekas dan kesan. Turunkan judi dia 22, turun balik kepada 8. Tidak memberi kesan. Bagi mereka, kita ini zalim kerana tak bagi projek kepada wakil rakyat. Projek untuk rakyat tak penting bagi mereka. Yang penting melalui wakil rakyat. Saya nak jawab hari ini saya ada kuasa. Saya tak akan bagi projek itu kepada mereka. Sombong. Hari-hari kita ini khianat pada Melayu. Hari-hari kita ini tak Islam. Kemudian minta duit daripada kita. Saudara, projek untuk rakyat kita bagi. Kemaman dulu diwakili oleh PAS. Projek kita sampai. Terus kepada rakyat. Tidak kepada wakil rakyat. Apa sebab nak bagi kepada wakil rakyat? Ya. Dan kalau kita berdulu pun tak dapat. Tapi, bila Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, gunding, lebih 3-4 bulan gunding, akhirnya disetujui. Jadi saya cadang kepada pemimpin Perikatan Nasional, gunding dengan timbalan Perdana Menteri kedua, Datuk Seri Fadilah. Dan kita timbang. Nak gunding pun tak mau. Sebab apa? Sangat sombong. Ya. Orang sombong tak layak jadi wakil rakyat. Orang angkuh yang anggap dia saja tahu. Dia saja Islam. Ini juga sikap yang ditentang dalam Islam. Sebab itu saya tak kata mereka ni khawarij. Saya berkata, bibit-bibit khawarij
dan takfiri telah mula meresap. Apa dia Khawarij? Masa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Siapa Sayyidina Ali? Khalifah keempat, anak saudara Rasulullah SAW. Dianggap orang yang tingkat ilmunya itu, yang menganggap ilmu itu sebagai lazzatul ma'rifah. Lazat dan tahap ilmu yang tinggi. Tetapi orang Khawarij kata, dia ini tidak cukup Islam. Maka dia dibunuh. Bukan oleh orang kafir. Bukan oleh orang Yahudi atau Kristian. Oleh orang Islam yang ekstrim. Yang anggap dia lebih Islam daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa saya kata pas Khawarij? Tidak. Tapi saya nak ingatkan. Negara ini tidak akan selamat kalau kita izinkan puak-puak perlampau ini menghasut, memecah belah, memporak-perandakan negara ini. Beda pendapat boleh. Kritik saya boleh. Perdana Menteri bodoh. Tak apa dia kata, saya tak kesan. Perdana Menteri tak gerti urus ekonomi. Tak apa. Mak Sabu tak gerti jaga ayam. Okey. Ya. Tak apa, kita boleh jawab. Tetapi hukum kita sebagai khianat pada bangsa dan menentang agama, ini sudah tahapnya melampau. Itu kepada orang Islam. Bayangkan orang bukan Islam. Di Terengganu majoriti 90% Islam. Di Sarawak Islam minoriti. Di Pulau Pinang kurang dari 50%. Semua ini diambil kira. Untuk perintah negara ini, kita kena terima Islam itu agama persekutuan. Kita tingkatkan kefahaman Islam. Kita minta umat Islam itu hayati Islam. Kerana Islam itu agama untuk penghayatan. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bicara dan amalkan. Tetapi kita juga faham. Kita mesti santuni dan minta supaya keluarga kita dari bukan Islam itu merasa selesa dan bahagia sebagai warga negara di negara ini. Supaya orang bukan Islam itu yakin kita itu adil. Tidak enai dia. Tidak memaksa dia. Apa salah di mana itu? Program Islam pun kita lebih daripada dia. Sampai beberapa orang Melayu yang liberal kata kat saya, Anwar ni nak jadi lebih pas daripada PAS. Ini pun tak masuk akal. Suruh baca 40 hadis lebih pas daripada PAS ke? 40 hadis itu Matan Arba'in Imam Nawawi untuk anak-anak Islam belajar di sekolah. Kita tak wajibkan bukan Islam. Tapi yang Melayu dongong ini pun bagi tahu kata kita nak lebih pas. Tak ada. Kita nak orang Islam faham Islam dengan betul supaya tak jadi ekstrim. Orang Islam kalau dia faham agama dia tak terlampau. Tak mau jaga supaya sama orang Islam itu jahil. Yang jadi masalah ini yang sekarang kita dengar ni sebab orang Islam itu jahil. Orang cerita semua dia terima. Sebab itu dalam jawab kepada pemimpin PAS malam, saya kata apa? Kamu cakap soal kami ni zalim. Saya nak tanya. Masa kamu perintah 3 tahun. Ya, judi dari 8 naik 22. Oh, dia kata. Oh, apa? Oh, kami tak tahu. Apa tak tahu? Kamu jadi menteri hidup. Allah singgah. Ya. Ya. 3 tahun. Dan kita jawab, saya Mat Sabu dari Parlimen tanya. Sebab apa naikkan? Kalau dia kata dia tak tahu masa luluskan, kita bangkitkan 3 tahun tidak bergerak. Kita perintah 1 minggu, kita turunkan daripada 2 sampai 8. Kedua, saya kata, apa masa kamu perintah tak ada rasuah? Dia duduk bangkit kecam TPM 1, Datuk Seri Zahid. Keputusan untuk membatalkan pertuduhan Datuk Seri Zahid itu bukan keputusan Perdana Menteri. Bukan keputusan politik. Diteliti oleh
peguam negara. Saya boleh terangkan cara terlebih terperinci. Peguam negara mengatakan masa itu dipaksa untuk dakwah. Ada rekod. Saya yang salah sebab apa? Dibatalkan. Tapi saya nak tanya pula, apa masa kerajaan PAS bersama dalam Perikatan Nasional tak ada rasuah? Terima kasih. Cerdik orang Kemaman ni. Kalau macam ni tak menang, saya tak tahu. Ya, jana wibawa itu satu. Kontrak kepada anak menantu. Sampai menantu lari keluar pun ada. Ya. Kalau benar bertahan lawan macam saya. Tamu charge, aku lawan di mahkamah. Masuk penjara, aku keluar lawan. Masuk lagi. Masuk lagi, keluar lawan tetap. Ya. Baru nak jadi pejuang dalam negara ini. Walaupun tak jadi general. Jangan main-main general. Jangan ingat dia Parlimen Angkatan Tentera. Dia lupa dia Perdana Menteri bercakap ni. Barulah berjuang. Ini baru disiasat lagi. Kemudian baik, kita adalah pejuang Melayu. Sekarang, kerajaan sekarang tidak lagi Melayu. Kerajaan sekarang telah meninggalkan Islam. Ini yang dicanang. Dan ada orang terima. Ini masalah kita. Itu soalan kedua antara rasuah. Berapa banyak siasatan. Sebahagiannya telah didakwa. Dulu semua kluster mahkamah. Sekarang tak dengar lagi dah kan. Dalam kempen tak cakap langsung. Makan, dia kata dah benci dengan Anwar ni. Asyik tata kelola rasuah. Tata kelola rasuah. Dia takut betul bunyi rasuah sekarang. Sebab terlalu ramai terpalit. Itu yang baru didakwa. Hafuz. Yang belum didakwa masih ramai. Itu siasat lah, kerja bukan kerja saya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang riuh rendah datang sini. Zalim. Kerajaan perpaduan Madani, Madanon. Zalim. Nah, Anwar ini zalim sebab tidak beri peruntukan kepada wakil-wakil rakyat. Depan ahli-ahli pemimpin dan ahli PAS bersatu semalam. Saya tanya. Masa kamu perintah, ada kamu bagi peruntukan? Tak ada. Kemudian seorang, Hulu Terengganu, magistrat. Dia kata, oh dulu dah bagi. Betul, dulu dah bagi. Ni pun magistrat tak baca buku. Dulu bagi setelah Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, runding 3-4 bulan baru bagi. Faham tidak? Jadi 3 poin dia tak boleh jawab. Baik, apa yang kita lakukan? Saya cakap, hari ini saya nak terangkan apa yang kita lakukan. 1 tahun, saudara, hari ini, beberapa hari ini, genap 1 tahun kerajaan perpaduan. Jadi saya terima kasih Barisan Nasional UMNO khususnya yang membantu menegakkan kerajaan perpaduan ini. Dan kalau tidak, kalau pemimpin UMNO itu bukan calang-calang orang macam Zahid Hamidi, tak jadi. Zahid ini berani ambil keputusan dan istiqamah dengan keputusan itu. Sebab itu, sudah tengok, kempen mereka dia lanyak Zahid habis-habisan. Sebab dia geram tak habis. Kita cukup jumlah, tapi Zahid tak setuju. Zahid tak setuju, jumlah tak cukup lah. Kamu kira bagaimana? Ni baca kitab tak ambil matematik. Baik, sudah. Cukup setahun. Kita buat apa? Sekarang ini, majoriti bertambah. Ada kita paksa, kita pujuk, tak ada. Wakil-wakil dia tahu. Tiap bulan, Setiausaha Agung Bersatu ni kata, bulan Julai, garanti. Agung dah setuju, GPS dah setuju, UMNO 15 hingga 20 dah dapat. Lepas Julai sampai Ogos. Bulan Ogos tetap. Hari tu Julai tu ada sikap tarikh. Pasal tarikh silap. Okey. Tak jadi. Bulan September. Tak jadi. Man dia kata ni kamu menipu aku selama ni buat apa? Ya. Semalam saya di Kuching, Sarawak. Ada majlis internasional.
cakap dengan Premier Abang Johari, Premier Sarawak. Dia kata, dia yang beritahu, saya tak tanya. Mereka ni tak habis-habis lagi. Dan dia kata bagi pihak GPS, Saudara Anwar, kami tetap tidak berganjak sehingga benda ini. Ya. UMNO saya tak tahu. UMNO pasal Susah Agung dia tak kata apa. Jadi saya tengok ragu sikit nampak dia. Jadi tetap. Jadi masalah apa? Sabit bangun. Kamu kat PAT kamu bangun. Mentang-mentang saya tak bukan jeneral. Baik. Dengan kekuatan ini, untuk apa? Sebab tu saya kata, kita guna masalah rakyat dulu. Kadang-kadang saya faham, kawan-kawan bukan Melayu pun kadang-kadang dia keliru dengan kempen ini. Sebab saya kata, kita tidak akan bertolak ansur. Malaysia ini tegak dengan prinsip perlembagaan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Saya nak semua rakyat, jangan tolak ansur lagi. Mesti iktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, nak tulis surat pada mana-mana jabatan kerajaan, termasuk pada Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, mesti dalam bahasa kebangsaan. Syarikat internasional dikecualikan. Saya cakap syarikat Malaysia. Oh, ada orang kata ini Anwar dah jadi pelampau Melayu. Saya kata dengar bagi habis. Kalau semua rakyat dah terima ini, tingkatkan penguasaan bahasa Melayu, saya kata mulai tahun depan, bulan Januari, kita tambah usaha, selamatkan anak-anak kita, tingkat mutu pendidikan mereka, dan pastikan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Dengarlah bagi habis. Jadi kita mula dengan prinsip perlembagaan. Jangan tolak ansur. Kemudian kalau semua dah belajar bahasa Melayu dengan baik, dia tambah satu lagi bahasa. Kemudian belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Perancis, silakan. Ini pendirian kita. Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak sabar. Tengok dah jadi Melayu lebih. Sama juga macam saya katakan, program Islam. Kita kena faham orang Melayu, orang Cina, India, Siam yang ada. Dengar baik-baik. Kalau orang Islam dia tak faham Islam, dia akan dipermainkan. Semua takut masuk neraka, semua nak masuk syurga. Okey. Jadi kalau orang datang baca satu qala Allah Taala, masuk syurga ikut kami. Dia pun ikut. Siapa tak ikut jemaah kami, tak Islam. Surah dengar. Kalau baik tengok, memang ramai pengikut-pengikut fikir begitu. Ini jamaah yang sah. Mak Sabu, tak kata lagu itu dulu lah. Saya geram Mak Sabu sebab apa? Sebab dulu di Matampoh dia lawan saya. Saya calon UMNO Barisan Nasional masa tu. Tak pakai sungguh. Itu dulu banget dulu. Lepas tu Mahfuz. Baik. Jangan lupa orang UMNO ni, jangan lupa je. Asram, aku ni calon UMNO PN dulu tau, jangan lupa. Mak Maslan dia buat tak tahu je. Dia pula kadang-kadang nak ajar ni UMNO fikir macam ni, UMNO fikir je. Baik. Jadi kita tegangkan apa yang kita buat. Saya kata pertama, noktahkan kemiskinan. Tegar. Miskin tu problem juga, tapi miskin tegar. Maknanya nak beli susu bayi tak cukup duit. Nak beli uniform sekolah tak cukup buang. Itu kita bantu dulu. Baik. Yang kedua, tanda sekolah. Macam mana nak cakap soal negara ini maju? Hasil Petronas berpuluh bilion. Kita nak tingkatkan digital technology, energy transition, new industrial policy. Tanda sekolah pun tak baiki. Jadi saya kata tumpu ke situ. Dan Alhamdulillah, saya katakan tadi 8,500 tandas di repair. Ya. Dan semua sekolah, walaupun masih 2-3 sekolah belum selesai, tapi arahannya semua sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah Inggeris, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, Mahatafi, semuanya dalam rangkaian itu. Baik, sekarang perumahan. Tadi saya di Felda. Apa masalah Felda? Kita bagi dialysis center.
Kita bayar 83 bilion ringgit. Kita pasang elektrik di kawasan Felda. Ini Sabrici banyak berperanan di sini. Baik. Tapi isu dia perumahan generasi kedua dan ketiga. Dan ini menjadi strategi kita. Jadi kita datang dengan plan. Bukan cakap Islam, Melayu, tapi orang Melayu macam ni juga. Bagi peluang kepada kita insya-Allah. Bagi tenang, tumpu bangunkan negara. Bawa pelabur macam sekarang ini. Dari Amerika, dari India, dari China yang besar. Dari Jerman. Ratus bilion datang bagi pekerjaan kepada anak kita. Tingkat taraf hidup mereka. Ini rencana kita. Macam TVET. Kita belanja 6.8 bilion ringgit satu tahun. Datuk Seri Zahid bagi cadangan yang sangat baik. Sebahagian TVET, Petronas jaga. Sebahagian Proton Jili jaga. Sebahagian syarikat-syarikat JLC jaga. Sebahagian syarikat swasta jaga. Dengan itu diberi latihan lebih baik. Sebab yang lulusan TVET sekarang gaji RM2,000. 97% dapat kerja. Gaji RM2,000 sebulan. Tak cukup. Jadi sekarang kita bagi training tambahan. Majoriti anak Melayu. 75% anak Melayu. Ratus ribu ni latih. Bila kita bagi tambahan latihan, gaji dia paling minimal RM3,000 sehingga RM5,000 sebulan. Dia anak-anak ke Mamang, itu akan dapat faedah. Itu rancangan kita. Kemudian saya kata, Kuala Lumpur, kota-kota, dikenal Twin Tower. Semua yang indah-indah. Saya kata tidak. Saya tak mau buat lagi Twin Tower. Ada wang, kita tak belanja buat projek-projek mega. Itu serah kepada penasihat mereka dulu. Penasihat mereka sekarang. Penasihat. Hey, inilah punya bankrupt idea. Carilah anak-anak muda yang cerdik, bagi nasihat. Ini bagi, tak apalah. Saya tak nak komen, dia biar Mak Maslan jawab tu. Tumpuan kita di Kuala Lumpur apa? Gerai, warung, restoran kecil, parit-parit rumah rakyat. Itu yang kita selesaikan. Sekarang, hampir 80-100 gerai yang diperbaiki, dibangunkan semula. Karena gerai itu makanan rakyat. Tempat rakyat yang ramai pergi. Bukan restoran 5 bintang. Restoran 5 bintang itu tempat Lokman Adam. Saya ada gambar dia pergi restoran itu. Saya pergi sekali saja. Baik. Jadi, yang ini kita lakukan. Sudah ada program. Dan kita minta semua negeri lakukan begitu. Kemudian tentulah projek saya tak mau sebut. Dan ini rencana yang kita umumkan. Sebab itu saya boleh pergi dengan confident. Politik stabil. 2-3 bulan dulu dan tentu. Nak ambil alih. Jumlah. Kita pun betul ke tidak? Sekarang kalau sebut jumlah dah. Tak ada fikir. Tak ada dah. Baik. Sebab itu kita boleh pergi ke luar negara. Orang hormat. Saya pergi baru yang paling akhir di San Francisco. Jemputan Presiden Joe Biden. Semua pemimpin Asia hadir. Dan Pasifik. Termasuk Xi Jinping, Jokowi, Sultan Brunei. Semualah. Bila pergi sidang akhir, saya gunsing. Yang pengurusi depan saya, Joe Biden. Belah kanan saya, Sekretari Menteri Luar, Blinken. Ujung sikit, Xi Jinping, Presiden China. Belah kiri saya, Presiden Meksiko. Ini peluang akhir sidang APEC untuk saya bercakap bagi pihak rakyat dan umat Islam dan umat manusia. Kerana yang dirobohkan, dimusnahkan di Gaza itu, ratusan masjid dan 7 gereja. Maknanya orang Kristian pun jadi mangsa. Saya nak cakap, ini di Amerika. Presiden dia Joe Biden. Saya nak balik Malaysia. Saya nak kritik Joe Biden. Ya. Saya fikir juga. Kemudian saya fikir juga pelaburan. Saya nak pelabur datang ke Malaysia. Kan bila saya cakap garang, orang tak datang, susah juga kita. Jadi saya terpaksa timbang ni.
Ini tengah sidang ada ni. Ucapan teks ada. Tapi tak sebut banyak soal Gaza dan kecaman kepada Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat kerana bersekongkol. Gila kan? Berucap Chili, Cinciping. Kemudian saya tak ingat Bolivia ke Colombia. Kemudian giliran saya. Sekitar 10 minit sebelum saya berucap, tak ada teks, saya catat 1-2 poin. Saya kata saya terpaksa beranikan diri, suarakan bagi pihak rakyat. Depan saya, Presiden Joe Biden. Tak mudah. Cakap di sini boleh. Joe Biden boleh. Saya dipilih lebih garang daripada Mat Sabu. Tetapi ini Joe Biden di depan. Saya pun tak pasti kalau Mat Sabu berani berucap. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, jadi saya pun kata, okey, bagaimana saya nak buat pendekatan? Mula saya sebut supaya saya bagi kenyataan. Saya kata kita dalam negara, sebagai negara membangun, kita perlu pelaburan daripada semua negara. Saya berterima terima kasih kepada masyarakat Amerika datang. Dan kita tidak mau halang kerana negara China ini jiran kita. Dan hubungan kita baik. Dan kita perlu tingkatkan perdagangan dan pelaburan dengan negara China. Saya tengok Xi Jinping beranggu happy, baik. Kemudian saya kata, sekarang ini berlaku Rusia dan Ukraine. Kamu, Amerika, mau kami kutuk Rusia kerana langgar Ukraine. Kerana ini soal hak asasi, soal rule of law, soal kemanusiaan. Tapi saya kata, mengapa? Bila Israel serang takluk Gaza, musnahkan, mati anak-anak kecil dan wanita, kamu izinkan? Tidak lakukan apa-apa. Tentu nada saya lebih tinggi. Jadi saya tengok dia perhati je. Saya pun beralih ke kiri. Ni Presiden Amerika dah perhati ni, Anwar ni budak ni nak kena ni. Saya tengok dia, saya perhati ke Xi Jinping. Jadi saya sebut. Jadi ini apa yang saya nak sampaikan. Bila politik itu stabil, majoriti rakyat bersama kita, kita boleh pertahankan pendirian kita di depan siapa saja di dunia. Apa yang saya cakapkan itu kenyataan. Saya kata, Mr. President, one day delay in your action will result in the murder, killing of many children, babies, women and civilians. Please stop it and stop it now. Ya, itu nada saya. Walaupun saya gemuruh sikit, tapi saya syukur alhamdulillah diberi kekuatan. Sebab itu saudara, politik harus stabil. Kerajaan harus kuat. Kalau kuat curi wang tak ada makna. Kalau kuat curi harta jana wibawa tak boleh kuat. Tapi kalau kuat untuk bela nasib rakyat, pertahankannya hak mesti beri kuat. Dan sebab itu kemaman ini penting. Untuk bagi signal kita mau kerajaan yang padu dan kuat untuk jaga rakyat. Sebab itu saya berani 83 bilion untuk Felda, jalan. Ya. Pembangunan semua sekolah, jalan. Semua program Islam, jalan. Oh dia kata DAP. Saya kata DAP dalam kabinet. Dia boleh suarakan hal-hal yang dia rasa penting untuk kampung baru ke, untuk masalah pelaburan, perniagaan, tak ada masalah. Tetapi kita ambil 8.3 bilion wang kerajaan, DAP tak bantah. Kita katakan tingkat dana untuk program Islam, DAP tak bantah. Dan dia kata kita tak ada kuasa sebab apa? Adilkah kita hukum dan hina orang dengan fakta yang salah? Kamu pakai serban dan jubah tapi kelirukan rakyat. Kamu pakai serban dan jubah, kamu doa laknatkan orang. Kamu tak perlu pakai serban dan jubah kalau nak hina orang dan laknat orang.
Lebih baik anak muda yang baju hitam ni tak ada serban, ada janggut sikit okey. Yang penting ikhlas al-amalillah. Akhlak kena baik. Dan ini kita kena faham. Sebab saya datang susah payah ni. Sebab saya mau orang Kemaman bagi signal yang jelas. Nak apa lagi kita buat? Apa lagi yang kita belum buat? Berdepan Amerika kita sanggup. Buat program pendidikan kita sanggup. Bawa perubahan, ajak UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Keadilan DAP dan Amanah, GPS Sarawak, Sabah. Kita cuba selesaikan. Masalah MA 63, puluhan tahun tak diunding selesai. Kita selesaikan cara muafakat di kabinet. Sudah. Oh, kita anak tirikan Terengganu. Apa anak tiri? Tempatan banjir kita buat. Saya tak perlu kerajaan negeri minta, tak payah. Saya tengok rekod perlu selesaikan masalah banjir di Kelantan. Kita bagi peruntukan yang tinggi. Air tak ada di Kelantan. Ada air pipe bocor. Air karat. Kita luluskan 500 juta ringgit segera. Ini zalim. Saya pun geram. Tak, terima kasih pun tidak. Ya, syukur pun tidak. Tapi kalau baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Kena syukur. Oh, kami syukur kepada Allah SWT. Bukan kepada Anwar. Betul lah. Terima kasih kat aku cukup lah. Tak apa. Tak terima kasih pun tak apa. Jangan maki aku lah. Saya pergi 2 hari yang lalu. Berunding dengan Perdana Menteri Thailand. Perdana Menteri Seta. Perdana Menteri baru. Saya tak bersuka sebab dia berjalan ni. Dia tinggi sangat. Tak patut sungguh. Kalau saya tahu saya duduk atas kursi. Berdiri atas kursi. Baik. Dan dia ambil sikap yang baik. Dia kata, Anwar, boleh tak kita pergi ke Sadau dan Bukit Kayu Hitam? Bagi signal yang jelas. Kita nak cuba selesaikan masalah Selatan Thai. Kita nak bangunkan kawasan yang mundur. Dan kita nak buat projek-projek dan jalan raya dan semacam-macam kita buat. Saya kata okey. Kemudian saya cadangkan projek golok, jembatan golok Rantau Panjang. Kerajaan Kelantan tak minta pun. Saya buat sebab kita boleh selesaikan pengurusan sungai supaya kurangkan tekanan banjir dan supaya laluan daripada Rantau Panjang ke golok itu baik. Sudah, itu kerja kita. Tak payah kerajaan negeri sibuk. Oh, tak dapat wang ihsan. Siapa kata tak dapat? Tak dapat, tak bagi kepada dia. Langsung bagi kepada rakyat. Saya nak tanya saudara, rakyat nak kan nak bagi kerajaan negeri? Ya, bagi kepada rakyat. Kalau tak bagi lain. Dia bagi tahu Kenyir, runtuh. Tanah runtuh di Kenyir. Sebahagian TNB buat. Sebahagian tanah kerajaan negeri. Saya bagi kelulusan segera atasi masalah hakisan dan tanah runtuh di Tasik Kenyir. 200 juta ringgit. Ada terima kasih? Yelek. Ya. Terima kasih tak ada. Dia kata, oh tak ada bantuan, tak bagi. Ini wang 200 juta, wang mana? Ya. Jangan wibawa. Jadi sudah saya nak beritahu, kita tak ambil wang yang hak Terengganu, hak Terengganu. Hak Kelantan, Sabah, Sarawak pun begitu. Tetapi kita selalu ikut keadaan. Kalau dia nampak sopan, teratur, kita boleh runding dengan baik. Tapi kalau kita dikapikan, kemudian tak jaga Melayu, biar kita buat cara kita. Yang saya tak akan tolak ansur, kita akan guna dana untuk tolong rakyat Kemaman dan rakyat Terengganu. Sebab itu saya datang, Tun Raja Effendi, beri sokongan kepada beliau dan minta Kemaman pecah rekod. Angkat seorang yang telah berjasa kepada negara. Saudara, Parlimen Angkatan Tentera ini bukan calang-calang orang.
nak naik itu dia lalui pelbagai ujian dan rintangan. Dia kena ada rekod yang sangat cemerlang sebelum diangkat. Menteri Pertahanan kepada Menteri, Perdana Menteri kepada Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong perkenan bagi pihak Raja-Raja Melayu, terangkat dia sebagai Panglima Angkatan Tentera. Dan rekod beliau sebagai Panglima Angkatan Tentera, itu rekod yang baik, yang tidak ada cacat celaknya. Sekurang-kurangnya orang Kemaman ingat Kemaman, betul. Lebih daripada itu, ingat dan kenang jasa orang yang menjaga, pertahankan bumi bertuah. Setiap inci bumi bertuah ini. Jadi saya harap dan insya-Allah dengan kedudukan beliau seperti yang disebut oleh Mak Sabu tadi, saya percaya kalau dia jadi ahli parlimen, takkan nak jadi macam ahli parlimen biasa. Dia tentunya bagi tugas supaya hubungan dengan kerajaan dan Perdana Menteri baik. Jadi ingat saudara, kita pastikan kemenangan calon Barisan Nasional nombor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.